وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله ثم أما بعد. Apabila menuju wana Allah kebaikan dan masuk masjid Al-Sa'adah Al-Iman muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Semoga Tuhan alhamdulillah berjalan-jalan sihat kan. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita nak menyambung bacaan dalam Al-Adab Al-Mufrad yang telah tertangguh kurang 5 bulan. Bulan lopeh jadual saya tapi tak dapat hadir. Sebab pagi tu nak kerja ke Masjid Negara. Kelas 8.30. Jadi saya kena gerak pukul 7 lah. Kita mengaji habis pukul 7. Jadi tak sampai lah. Ya, jadi kita ambil hari ni insya-Allah. Ya. Dan tuan-tuan, kitab kita ni kita baca setahun 5 kali ya. Tolak 5 kali Covid. Ya, sekali Masjid Negara. Jadi tak apa. Ya, kita bukan target nak khatam, bukan nak kejar cepat khatam, tapi kita bacalah sekadar kemampuan kita, sekadar ruang waktu yang ada pada kita, tuan-tuan. Maka kita masih berbicara pada perbahasan kita tidak boleh mencaci as-sabab, mencaci saudara-saudara kita. Kita tidak boleh menimbulkan provokasi. Adab dalam bermasyarakat, tuan-tuan, kita tak boleh menipu, ya. Ini sebahagian perkara yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang disusun oleh pengarang, yakni Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka kita berhenti pada halaman 197. Ya, ikut catatan pencatat kita, Tuan Haji Mat, 197, hadis 427. Tuan-tuan, dia menyebutkan tajuk, ya, 2 orang yang saling mencaci adalah 2 setan. Dalam bahasa dia 2 syaitan lah. 2 syaitan yang saling bermusuhan dan membohongi. Ya, bab 2 orang yang saling caci mencaci. Maka bahasa hadisnya kedua-dua orang ini dikatakan, ya, syaitan yang bermusuhan dan menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ya, maka hadis daripada Sayyidina Iyad bin Himar, katanya, aku berkata, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ar-rajulu yasubbuni. Ya, kata tuan-tuan, Iyad bin Himar. Iyad mengadu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ya, ada orang caci aku, orang kutuk aku. Apakah yang boleh aku lakukan ketika berdepan dengan situasi ini, orang mencaci aku? Maka tuan-tuan, Nabi khabar apa? Ya, Nabi kata, jika sosok berlaku begitu, Nabi jawab, 2 orang yang saling mencaci, al-mustabban syaitanan. Orang yang saling caci mencaci, tuduh menuduh ini, berbalas-balas cacian ini, dianggap sebagai 2 syaitan. Yatahatarani wa yatakadzaban. 2 syaitan yang saling bermusuhan dan saling membohongi. Tuan-tuan, jadi maknanya walaupun kita dicaci, pendekatan yang paling bagus, yang paling hebat, iaitu bersabar. Ya, pendekatan yang paling bagus, tuan-tuan, ya, kita mengelak daripada membalas cacian tersebut. Ini orang yang maqam tinggi lah. Walaupun kita faham, tuan-tuan, kita diberikan peluang dan diharuskan untuk membalas sekadar yang boleh, sekadar yang perlu sahaja. Ya, bukan berlebih-lebih. Tetapi kalau nak pilih keadaan yang lebih mulia, yang lebih hebat, dia tidak membalas sebarang cacian tersebut, bahkan dia meninggalkan majlis itu untuk tidak berlanjutan perkelahian tersebut. Ini tuan-tuan, antara perkara
yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang berikutnya tuan-tuan, ya, daripada perawi yang sama, Sayyidina Iyad bin Himar katanya tuan-tuan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada aku. Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, antawadhu. Apa dia? Saling, ya, merendah diri. Tawadhu. Tawadhu tuan-tuan, apa lawan tawadhu? Takabbur. Bagaimana ciri orang takabbur? Apa ciri tuan-tuan? Sifat bongkak, sombong, kibir. Bongkak, sombong itu tuan-tuan tidak diukur dengan kereta yang besar. Tak boleh ukur macam tu. Kesombongan tuan-tuan tidak boleh kita ukur dengan rumah yang besar. Rumah besar, confirm sombong. Kereta mahal, confirm sombong. Pangkat tinggi, confirm sombong. Jawapan tu tak tepat. Itu tak boleh jadikan ukuran. Kemewahan duniawi seseorang itu bukan tanda sombong. Tetapi sombong yang sebenar itu ada dua ciri. Apa ciri dia tuan-tuan? Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Itu satu. Yang kedua, ghamtun nas, memandang hina orang lain. Okey, dua ni. Kadang-kadang orang rumah buruk, kereta rosak manjang dia, duit tak berapa ada, miskin, tak ada apa-apa, tapi dia punya sombong itu lebih daripada sombong orang kaya. Ini sombong. Ya, tuan-tuan, sombong itu begitu. Bukan dicerminkan dengan pakaian, dengan baju yang branded, dengan kereta yang mewah. Kalau dia berpawatakan begitu, tapi dia rendah diri, dia masih dianggap tawadhu. Dia bukan sombong. Kalau dia mampu memiliki harta-harta yang kita sebutkan tadi. Berlaku tuan-tuan, mungkin cerita ni saya biasa sebut, berlaku pada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuan-tuan, ya, petang semalam saya sebut dalam radio Seremban. Saya sekarang ni petang Jumaat ada slot di radio Negeri Sembilan, tapi orang tak berapa dengar radio Negeri Sembilan ni, bagus. Orang suka dengar radio Aikim, alhamdulillah lah. Suka dengar nasyid qasidah kan. Sekarang ni saya 2 bulan radio, 3 bulan radio suruh saya datang kupas. Malam saya sebut pasal Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan, cerita dia apa? Cerita dalam kuliah beliau tu di Kufah, di Basrah itu, dia melihat seorang jemaah dia baju lusuh, baju yang cukup menyedihkan, baju buruk lah baju tak sama macam baju orang lain. Maka apa yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, lepas habis kuliah tuan-tuan, Imam Abu Hanifah pergi jumpa pakcik ini tadi, pakcik yang baju lusuh. Maka kata pakcik, kata Imam, Tuan Haji, bawah sejadah tu ada duit 1000 dirham. Bawah sejadah tu, sejadah ni tuan-tuan, buka bawah sejadah, bawah kapet tu ada 1000 dirham. Buka sejadah tu ada 1000 dirham, ya. Dan dengan 1000 dirham itu, tuan tolong beli apa? Beli baju, beli jubah, belilah uniform baru, pergi masjid pakai elok-elok. Pergi masjid, tunjukkan kita ni Allah bagi nikmat, pakailah yang sesuai, ya, belilah yang elok. Apa kata pakcik ni tuan-tuan? Pakcik dia kata, saya tak boleh ambil duit tuan dah, saya mampu. Maksudnya saya ni orang kaya. Agak-agak tuan-tuan, Kok Montori datang bagi duit 1000 dirham tu bukan 1000 ringgit. 1000 dirham tu agak 5000 ringgit, ya, atau lebih. Agak-agak kalau ada orang bori kita lah, jutawan ke apa bagi, kita tolak ke? Kapur je lah orang bori kan. Tapi pakcik ni lain sikit. Dia kata, saya tak boleh timur mam. Saya ni senarai top 10 orang kaya Pancur, saya tak boleh timur duit ni. Tapi kalau kata kaya, kenapa macam ni pakai baju compang-camping? Yalah, dengan niat mungkin pakcik ni kata tawaduk. Memaham tawaduk tu dengan baju yang buruk. Tapi kata Imam Abu Hanifah, tawaduk bukan macam tu. Ya, tawaduk tadi dua ciri. Ya, menolak kebenaran dan memandang orang lain ni sebagai hina. Ini tak betul, ini salah, ini baca Quran tak best, ini tak khusyuk. Ini ya semua yang tahu Eden lah semua. Itu namanya sombong. Batarul haq.
Ya, maka Nabi dan Allah Ta'ala nak kita ni menzahirkan nikmat yang kita ada. Tunjukkan nikmat kita ada. Apa Allah sebut? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan ada pun nikmat Tuhanmu, kamu kena tunjukkan. Hadis ni cakap. Bukanlah nak cerita gaji dan besar dan pencen SUK ada 10,000. Dalam akaun dan ada lagi 38,000 ni tak usik. Bukan nak cerita macam tu, tak. Tapi tunjukkan. Tunjukkan macam mana? Dia ada jubah untuk pakai sembahyang Jumaat. Dia ada baju Melayu yang baik untuk dipakai ketika solat. Dia ada pakai yang bersesuaian dengan kemampuan kita. Ya, tuan-tuan, itu tidak dikatakan sombong, bahkan itu tanda mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Boleh faham, tuan-tuan? Maka ini, hadis ini berkait tentang tawaduk. Tawaduk itu, tuan-tuan, nak sebut tadi, dia bukan pada zahir semata-mata, tetapi, tuan-tuan, ada orang miskin yang lebih sombong daripada orang kaya. Ada orang yang tak ada apa-apa lebih sombong daripada seorang raja, seorang menteri, seorang jutawan. Dia tak ada apa-apa. La ilaha illallah. Ini, tuan-tuan, supaya kita faham, sombong itu bukan kita ukur dengan kekayaan luaran semata-mata, tetapi kesombongan yang sebenar ialah sombong dan bongkaknya hati seseorang tersebut. Okey. Maka Nabi kata, Allah berfirman, Allah mewahyukan semua kena merendah diri, tawaduk, rendah hati, sehingga seseorang tidak berbuat zalim kepada orang lain dan tidak membanggakan diri kepada yang lain. Ini tanda kita rendah diri. Tuan-tuan, tanda tawaduk apa? Jangan kita nanya orang. Jangan kita tindas orang, menzalimi orang. Ada dua dosa yang kita akan dapat cash dekat dunia. Satu, dosa al-baghyu, dosa zalim pada orang. Kita akan dapat kat dunia juga, Allah akan balas. Dosa yang kedua, dosa derhaka kepada ibu bapa. Dosa ni memang tak ada tangguh. Kat akhirat pun rasa, dekat dunia pun dah dapat dah. Balasan orang yang zalim dan yang derhaka kepada ibu bapa. Maka, tuan-tuan, kita kena tawaduk, jangan berperangai dengan perangai yang sombong. Maka kata Iyad, Rasulullah, bagaimana jika seseorang mencaciku di hadapan kelompoknya? Aku kena caci Rasulullah. Ya, satu taman, satu lorong datang caci aku. Dia buat cacian berjemaah. Faham? Dia macam netizen ni lah dalam Facebook ni, tuan. Dia cacian berjemaah 27 kali ganda. Kepala jemaah lah dia buat, kan? Satu grup caci aku, ya, menzalimi aku, cakap bukan-bukan pada aku, yang aku tak buat apa benda tu, kan? Tuan-tuan, menzalimi. Boleh tak balas? Boleh tak? Kalau keadaan begitu aku balas, nak bela diri lah. Aku tak bersalah. Apa yang dituduh tu tak betul. Jadi boleh ke tak boleh? Apakah berdosa kalau aku membalas cacian tersebut? Maksudnya membalas cacian dengan cacian. Maka Nabi kata tak boleh. Cacian tidak dibalas dengan cacian, tetapi yang bolehnya cacian dibalas dengan penjelasan, pembetulan. Itu tak apa. Tapi dia caci, kita dah goram, maki dia balik, maka itu Nabi kata, dia yang mencaci itu confirm setan lah. Kau yang membalas cacian dengan cacian pun 2 kali 5 jadi setan yang saling bermusuhan dan membohongi, tuan-tuan, ya. Kemudian hadis yang berikutnya juga lebih kurang sama, tuan-tuan, yang disebutkan, ya, kata Sayyidina Iyad, wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini, kata Iyad, pernah berperang dengan Rasulullah. Aku pernah berperang, dan aku ni dulu, ya, ketika masa aku belum Islam, ketika aku masih kafir, kata Iyad ini, ya, aku pernah hadiahkan Nabi sallallahu alaihi seekor unta betina. Tuan-tuan, orang kafir hadiahkan Nabi naqah. Naqah ni unta, ya kan? Tuan-tuan, Nabi ambil ke? Nabi tolak. Nabi menolak hadiah tersebut daripada Iyad. Iyad ni, tuan-tuan, kita tengok pagi ni dia ada 3 hadis, kan? Hadis caci mencaci. Ini hadis dia, Iyad. Ya, dia kata dulu dan pernah zaman jahiliah
ya, pada sebelum dia menerima Islam, mendapat hidayah, dan pernah berperang dengan Nabi, dan pernah hadiahkan Nabi seekor unta betina, tapi Nabi tolak. Kenapa Nabi tolak, tuan? Nabi kata, inni akrahu zabdal musyrikin, saya tak berminat, saya tidak senang terhadap hadiah pemberian orang-orang musyrik. Tuan-tuan, di sini dari sudut hukum, boleh tak tuan-tuan ambil hadiah kalau orang Cina beri? Boleh ke kita terima hadiah kalau India bagi? Jawapan dia boleh. Dari sudut hukum, tuan-tuan, tiada larangan. Tetapi dalam hadis ni kenapa Nabi tak ambil? Ada perbincangan, ada perbahasan di kalangan ulama, tuan-tuan. Ya, Nabi tidak mengambil hadiah tersebut, tuan-tuan, kerana bimbang nanti orang kata Nabi ni terpengaruh dan hendak mengikut orang kafir. Satu. Tuan-tuan, tetapi Nabi SAW biasanya menerima pemberian ahli kitab. Ahli kitab ni kita kata apa? Yahudi dengan Nasrani pun tak tahu. Kata gudang apa? Gudang baja. Takkan baja punya gudang, dia punya letup macam Hiroshima Nagasaki pula. Beribu pula orang cedera, beratus orang pula mati. Kita tengok tak kat Lubnan tu 3-4 hari. Tapi sekarang ni dia dah adalah beberapa andaian sabotaj. Lubnan negeri Kristian. Lubnan ni tuan-tuan, dia majoriti dia Kristian. Ya, dia tak sama macam Syria, Damsyik, walaupun dia sempadan lah tu. Dia 4 negara ni asalnya Syam. Apa 4 negara asalnya Syam? Lubnan, Palestin, Jordan, Syria. 4 ni negara Syam. Tapi sekarang sempadan geografi penjajah dia pecahkanlah benda tu. Lubnan ni tuan-tuan bukan negara Islam. Dia negara Kristian lah, kita kata majoriti dia ramai yang Kristian. Lebih-lebih di Beirut itu kan tuan-tuan. Tapi kita wallahu alam, kita tak tahu macam mana game, siapa yang makan siapa yang nayo siapa, kita tak tahu tuan-tuan, wallahu alam. Ya, sebab tu Nabi kata saya tak goma bantuan sumbangan hadiah orang musyrikin. Tapi Nabi SAW pernah menerima tuan-tuan hadiah-hadiah daripada orang ahli kitab tadi. Nabi terima daripada Muqayqis. Nabi terima tuan-tuan hadiah-hadiah ya daripada pembesar-pembesar ataupun di kalangan ahli kitab. Okey, saya nak simpulkan begini. Hukum asal kita menerima hadiah tersebut adalah harus. Ya, selagi benda itu benda yang elok lah, yang halal dan sebagainya tuan-tuan. Baik. Kemudian kita ambil lagi tuan-tuan antara hadis yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, katanya sibabul muslim fusuq. Ya, tuan-tuan, memaki orang Islam ni dianggap satu benda yang jahat. Sifat memaki ni sifat orang fasik. Ya, maka Nabi kata mencaci maki orang Islam tu termasuk perbuatan yang fasik. Kan, walaupun kita tak berkawan dengan dia. Walaupun dia bukan geng kita. Tapi jangan kita lancang mulut kita untuk menuduh, mencaci, walaupun kita tak sealiran. Jangan sampai kita tuan-tuan bermudah-mudah mengatakan bahawa saya ingin menegakkan yang hak. Menegak kebenaran bukan dengan erti kata kita menjual prinsip agama, bukan menggadaikan akhlak dengan kita caci maki saudara kita, tuan-tuan. Tetapi menegakkan hak mesti mengikut, hari ini orang sebut apa, SOP. Mesti mengikut cara yang betul seperti yang digariskan oleh sunnah Nabi SAW. Sebab tu Nabi tak qamar. Nabi tak suka tuan-tuan sabab ni apa tadi? Mencaci maki memang Nabi tak benarkan. Nabi tak galakkan. Sehinggalah tuan-tuan dalam hadis yang 430 tu, ya, Nabi SAW sebut, ya, lam yakun Rasulullah SAW fahishan. Nabi kita ni diutuskan bukan untuk jadi tukang caci. Ya, bukan nak kutuk mengutuk, ya, wala la'anan, bukan untuk jadi melaknat, tukang laknat, bukan jadi orang yang bercakap benda yang kotor. Itu bukan Nabi SAW. Wala la'anan, bukan nak melaknat orang tu, menyumpah orang ni, bukan cara Nabi, ya.
Dan Nabi SAW tuan-tuan bukan suka dan tidak membenarkan caci memaki tuan-tuan. Dan kalaulah berlaku orang orang mencaci kita, kalaulah berlaku tuan-tuan dalam kehidupan kita ni, kita tak boleh tutup mulut orang. Kita tak boleh lah orang nak cakap tu, kita pun tak boleh buat apa-apa. Yang penting kita jaga niat kita, jaga akhlak kita. Itu yang kita mampu buat. Tapi nak suruh orang semua puji kita, sanjung kita, itu benda yang tak boleh kita lakukan. Itu terpulang pada penilaian masing-masing. Ada orang suka dan ramai orang menyampahkan kita. Itu biasalah. Orang menyampah kita ni bukan kita, Nabi pun orang menyampah. Kalau orang yang paling bodoh pun orang menyampah, kita yang tak apa-apa nak betul ni tuan-tuan, samalah. Itu biasa. Dan saya ada sebut baru ni dalam kelas di Imtiaz. Ketika hayat Syekh Murtada dulu, saya ke rumah beliau, almarhum Syekh Datuk Murtada, tuan-tuan. Saya pergi rumah beliau ziarah. Saya bincang pasal tarikat ni lah. Pasal tarikat ni saya bincang. Datuk, saya buat tarikat ni tu dapat lantikan daripada Mesir. Mesir punya kepimpinan tarikat Masyikhah Mesir. Lantiklah saya ni, Syuhada Mahmud ni, jadi pimpinan tarikat di Malaysia ni, Ja'fariyah. Saya kata, Datuk, ada orang marah saya buat tarikat ni. Orang tu kata, kau ingat nak jadi syekh tarikat ni ada PhD ke? Tak ada PhD tu. Dia marahlah kat saya ni, orang tu. Tak ada PhD ni dah. Kau bukan, seolah-olah kata orang tu, saya tak layak lah memimpin tarikat. Saya bincang dengan Syekh Murtada. Macam mana tu? Datuk kata apa? Kau jangan heran. Eden, kata Datuk. Saya ingat lagi tentang perkataan Syekh Murtada. Aku, bukan Eden, aku, bapa aku, atu aku kena juga kutuk dengan dia. Faham? Syekh Murtada bin apa? Syekh Ahmad bin Syekh Muhammad Said Al-Linggi. Tiga keturunan aku ni pun kena kutuk. Ni pula engkau, dia kata. Jadi makna tak payah balas. Sabarlah dengan sedikit ujian. Kalau orang nak caci kita ni, selagi kita berada pada landasan yang benar, tuan-tuan. Maka kalau berlaku kutukan, apakah kita balas dengan kutukan? Jawapannya tidak. Kalau berlaku begitu, tuan-tuan, apa yang kita nak buat? Maka Nabi kata, cukuplah dengan berkata, semoga dia sering sujud. Maknanya, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kat dia. Mudah-mudahan dia sedar yang dia cakap tu tak betul. Mudah-mudahan dia berdapat petunjuk dan pimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuan-tuan, maqam tinggilah. Orang yang hebat, dia akan sabar. Macam mana cacian pun dia tak akan balas dengan cacian. Bahkan dia mungkin membalas dengan doa yang baik-baik. Dia mungkin balas. Kan? Kalau hebat lagi, orang transfer dalam akaun dia 5,000. Cacian kali kedua kita up lagi, bagi hadiah banyak-banyak. Akhirnya esok dia caci setiap hari lah dapat duit banyak, kan tuan-tuan kan. Jadi akhirnya mudah-mudahan dengan perkataan itu dia akan sedar. Hadis yang terakhir tuan-tuan untuk pagi ni, sebab saya pukul 8 nak ke nilai kelas. Hadis yang terakhir, qala rahimahullahu ta'ala, hadis Abu Wa'il daripada Abdullah daripada Nabi SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Maksud hadis, mencaci orang Islam fasik. Ni kita dah bincang tadi. Kita jangan ambil ringan, jangan sukati-sukati kita mentang-mentang kita ni ada kuasa, mentang-mentang kita ni tak ada apa-apa orang nak buat tindakan kat kita caci je orang. Ini jangan kita buat. Ini fasik. Fasik ni tuan-tuan, dia macam kafir lah, macam kafir. Allah tanya, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Adakah sama orang beriman dengan orang fasik? Allah jawab, la yastawun. Tak sama. Artinya beza. Fasik dengan mukmin tak sama. Mukmin menghayati agama. Fasik melanggar perintah agama. Antara pelanggaran hukum agama itu apa? Mencaci maki. Satu. Tuan-tuan, yang kedua lebih berat lagi, apa dia? Dosa qital, membunuh. Membunuh orang Islam. Kalau tak bunuh seorang-seorang pun buat bom. Buat bom dalam gudang baju tadi. Mati. Yang mati Kristian, yang mati Islam. Macam mana hukum dia? Membunuh, menyeksa,
memerangi orang Islam itu dianggap sebagai kafir, dianggap sebagai kufur. Kufur, kata ulama, kata Imam Al-Qustulani, tuan-tuan, dia kata apa? Bagaimana orang yang membunuh itu, si pembunuh ni dianggap kafir kalau dia menghalalkan perbuatan tersebut. Tuan-tuan tengoklah Daesh. Tuan-tuan tengok Daesh. Apa tuan-tuan? Islamic State, ISIS. Kumpulan-kumpulan ekstrim yang mengangkat senjata, yang memerangi Islam, kerajaan Islam. Tuan-tuan baca sikit latar belakang kumpulan kelompok-kelompok pelampau ni, tuan-tuan. Angkat senjata, ni bukan kumpulan yang baik, tapi dituduh itu bukanlah, bukan yang itu. Ya, tapi yang betul-betul menggulingkan kerajaan, ya, menumpahkan darah. Ini, tuan-tuan, kumpulan-kumpulan ini dia akan kempen, dia akan motivate, akan tanamkan pemikiran pengikut dia apa? Ni Imam Dr. Sobri pagi tadi tak sah bacaan dia. Tuan-tuan baca Turki. Petang semalam saya sebut dalam radio, saya sebut. Orang Kobar semayang dekat Turki tu tak sah. Semayang Jumaat 2 minggu lepas, khatib yang pegang tongkek naik atas mimbar, tongkek Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih dulu tu, dia kata tak sah. Kena wajib qada zuhur. Apa hal nak suruh orang qada zuhur? Apa salah imam tu? Apa salah khutbah tu? Salahnya profesor itu, khatib itu ialah dia ni berakidah Maturidiyah dan dia seorang ahli sufi. Lah, salah jadi orang sufi. Nabi tu orang sufi. Sayyidina Abu Bakar tu sufi. Dia kata tak boleh, sufi ni sesat, tarikat ni sesat. Satu. Tuduhan yang kedua, dia punya akidah Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Maturidiyah. Maturidiyah ni, tuan, dia partner dengan Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari yang kita mengaji sifat 20. Dia kata sifat 20 tak betul. Maka imam tadi tu sebab akidahnya tak betul sifat 20, batal sembahyang makmum semua. Oh, senang betul kau menemu hukum. Siapa yang tuduh, tuan? Tidak lain dan tidak bukan. Saya nak kaitkan tadi dengan pemikiran ekstrim. Ekstrim, menuduh orang sesat. Padahal sufi ni satu benda tuntutan Quran. Padahal Asy'ariyah Maturidiyah ni dari sudut akidah, pengajian tauhid, itulah yang Ustaz Surul ajar kita. Almarhum Ustaz Surul ajar kita. Itulah yang Datuk Mufti ajar kita. Itulah yang Dr. Yusri ajar kita. Sifat 20. Dia khabar sifat 20 sesat. Tak boleh pakai. Inilah kumpulan, tuan-tuan, yang akan menghalalkan darah kita. Cuma nasib baik gerakan kelas-kelas kita, Ustaz-Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengajar. Cuba, tuan-tuan, di belah-belah Lembah Kelang, di KL, Selangor, agak sukar nak pantau. Penceramah-penceramah tak bertauliah boleh masuk dalam konsultan, dalam Facebook ni free kan, masuk. Tak ada tauliah. Tapi pemikiran tu meresap. Dekat Seremban ni pun, tuan-tuan, saya dah jumpa 2 orang yang ekstrim pemikirannya. Di Seremban ni lah, antara kenalan saya lah, kan, hantar WhatsApp. Dia kata tak betul, tak kono, bid'ah, khurafat. Tuan-tuan, pemikiran ekstrim ni nanti kalau tak dipantau, tak dikawal, melahirkan sifat apa, tuan-tuan? Menghalalkan darah. Sebab apa menghalalkan darah? Sebab dia tidak menganggap akidah kita ni akidah yang benar. Dia menganggap kita ni dah kafir. Oleh kerana kafir, halal darah. Ini pada pandangan mereka, tuan-tuan. Maka sebab itu yang melakukan perbuatan demikian, apa dia? Membunuh orang Islam tanpa sebab yang dibenarkan. Kerana sebab yang dibenarkan hanya 2. Satu, dalam peperangan melawan musuh. Perang lawan musuh, tuan-tuan, dibenarkanlah berlaku pertumpahan darah. Yang kedua, tuan-tuan, dibenarkan untuk kita had hudud orang murtad. Yang ketiga, dibenarkan untuk merejam orang yang berzina yang telah berkahwin. Dia dah kahwin tapi dia berzina. Itu je 3 sebab yang menghalalkan untuk kita menumpahkan darah. Lain tak boleh. Tapi, tuan-tuan, ada perangai orang ni, dia suka tengok orang Islam mati, suka membunuh, menumpahkan darah. Maka kata Nabi SAW, wa qitaluhu kufr, ini termasuk perbuatan kufur. Lebih-lebih lagi kalau dia, kata Imam Al-Qustulani, dia menghalalkan perbuatan tersebut. Dia menghalalkan darah umat Islam. Ini semua, tuan-tuan, perbuatan kufur. Ya, wallahu alam bisawab. Ini berapa bulan? 8, 9, 8. Tulislah, tuan-tuan,
Sebab kelas kita ni 5 kali je sebut setahun kan. Kena tulis juga. 8 Majid Pancu ya. InsyaAllah tuan-tuan ada joki. Bulan depan kita jumpa insyaAllah. Wallahu alam bisawab. Terima kasih tuan-tuan. Ya, aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.